بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Bagi lelaki ada pusaka, ada harta peninggalan daripada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Dan bagi perempuan juga ada pusaka, ada harta peninggalan daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak, itulah ketetapan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa inna hadha 'ilmu sayaqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifathnani fil faridati fala yajidani man yaqdiya fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah manusia biasa yang akan meninggal dunia juga. Dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang, yakni dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut. Dan akan timbul fitnah sehingga ada orang yang bertengkar tentang pembahagian pusaka, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. Yang dihormati Tuan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan keizinannya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad
Muslimin yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-460, maaf. Muka surat yang ke-58. Masih lagi dalam tajuk subtopiknya berkenaan tentang wasiat, yang mana ada syarat sah untuk disabitkan wajibnya bagi waris untuk melaksanakan wasiat. Bila kata wasiat, ia berbeza dengan hibah, yang mana mungkin ramai di kalangan masyarakat kita keliru antara hibah dan juga wasiat. Faraid ni senanglah faham, tunggu mati baru dapat. Tetapi hibah dengan wasiat ni kadang-kadang ada yang masih keliru, yang mana hibah, yang mana wasiat. Dan insya-Allah pengajian kita ini bukan hanya semata-mata berkonsep teori. Teori ni maknanya apa? Pengajian kitab semata-mata. Muka surat 1 sampailah muka surat akhir, tidak. Kita juga akan selitkan dengan beberapa isu-isu semasa dan juga berkait dengan pengurusan, supaya kita masyarakat tahu apa proses yang perlu waris buat bila berlaku kematian. Saya nak cerita sedikit isu yang baru-baru ini. Saya kendalikan satu kes pada hari Sabtu yang lepas. Hari ini hari Selasa, Isnin, Ahad, Sabtu. Sebelum kemarin saya dijemput oleh satu keluarga ni. Rumahnya di Gemencih, di Felda Bukit Rokan. Dipanggil untuk bantu menerangkan isu faraid kepada ahli keluarga. Ibu kepada kawan ini meninggal dunia pada bulan 8 yang lepas. Maknanya baru lagi lah. Kalau bulan 8, bulan 10 dah urus, bagi saya kira cepat orang Melayu ni. Sebab biasanya lambat lagi. Tunggu 6 bulan, tunggu setahun baru nak urus. Tapi alhamdulillah ada kesedaran di kalangan waris. Maknya meninggal dunia bulan 8 dan bulan 10 dipanggil untuk diterangkan untuk proses-proses apa nak kena buat. Bila kita melibatkan isu harta atau tanah Felda, sebab di sana Felda, di bawah pengurusan Felda, dia bukan macam tanah kita. Tanah kita ni bebas untuk kita nak pindah milik waris kepada, kalau 10 waris ada, 10-10 boleh masuk nama. Tetapi tanah Felda ni dia terikat dengan satu akta GSA. Tak boleh letak semua waris. Waris yang ada pada ketika itu 8 orang, 3 lelaki, 5 perempuan. Maka kena lantik seorang sahaja dianggap sebagai pentadbir. Nak putuskan ni bukan mudah. Teorinya mudah. Kita nak cerita teori mudah, baca buku mudah. Tetapi nak menguruskan, nak mengambil kata sepakat di kalangan waris ni cukup susah. Lebih-lebih lagi melibatkan adat macam-macam lah. Adat di sana sedia maklum, adat pepatih. Adat pepatih di negeri 9. Baik, alhamdulillah akhirnya mendapat kesepakatan di kalangan semua waris. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak tekankan di sini, bila kita cerita tentang faraid, ya memang melibatkan hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan siap-siap dalam Al-Quran, suami dapat berapa, isteri dapat berapa, ayah ibu dapat berapa. Tetapi kita kena faham, faraid ini bukan hanya membincangkan tentang hak semata-mata. Sebab itu dalam bab faraid, dalam kitab faraid, dalam pengajian faraid, ada satu bab, dalam bab diberi nama takharuj. Takharuj ni maknanya apa? Keluar daripada kaedah faraid. Ada syarat-syaratnya. Kena ada syarat-syaratnya baru boleh keluar. Takharuj ni maknanya apa? Bahasa mudah begini. Kita melepaskan hak kita. Kita yang menjadi waris ada hak daripada pusaka, kita melepaskan hak kita. Sama ada kita melepaskan sebahagian atau kita melepaskan sepenuhnya. Contoh, saya ada 2 orang adik-beradik, dua-dua lelaki. Tanah ada 2 ekar, seekar dekat ujung kampung sana, seekar dekat ujung kampung sini. Bincang dengan abang, tahu dah masing-masing dapat 1/2. Saya 1/2, abang 1/2.
Tetapi tanah seekar ni saya cakap dengan abang, bang, tanah yang dekat sebelah hujung ni abang ambil lah, letak nama abang seorang. Takharus tak itu? Takharus. Melepaskan hak, sepatutnya saya ada separuh kat situ. Itu makna takharus. Nanti dekat yang satu lagi ni letak nama saya seorang lah. Dia pula di pihak abang ada takharus. Itu makna takharus, melepaskan hak, sama ada sebahagian atau sepenuhnya, semua jadi tak nak. Atau dia kata, saya kata tak apalah bang, abang ambil lah semua harta pusaka arwah ayah ni. Saya dah ada tanah sendiri, saya dah ada rumah, abang pun anak-anak ramai, tak apalah, saya bagi bahagian saya, abang ambil lah. Sebelum tu tahu tak bahagian masing-masing ikut faraid? Kena tahu dulu. Kena tahu dulu berapa bahagian setiap waris. Nak takharus, nak melepaskan hak, sama ada sebahagian atau sepenuhnya tak ada masalah. Bahkan dituntut dalam Islam, jika waris yang lain itu susah, kita bantu atas nama bantu, tujuan untuk mengeratkan hubungan silaturrahim dan memudahkan urusan. Makna memudahkan urusannya apa? Dia contoh, kita ada tanah daripada pusaka arwah ayah kita. Tanah tu luasnya 1 ekar, tetapi ayah kita ni geran kongsi. Dalam geran tu bahagian ayah kita contoh 1/4 contoh, bermakna suku ekar. Suku ekar ada geran atas nama ayah kita. Meninggal ayah kita, kita ni waris ada 10 orang. Hak, ya, hak semua orang ada hak. Semua orang boleh masuk nama dalam geran. Tetapi apa kesudahan daripada semua orang masuk nama dalam geran? Suku ekar 10 nama. Nak buat rumah pun tak lepas. Nak buat rumah pun tak lepas. Jadi kena takharus. Makna takharus kena lepaskan hak, sama ada sebahagian atau sepenuhnya. Dan takharus juga melepaskan hak sebahagian atau sepenuhnya dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Dengan imbuhan maknanya apa? Macam tadi, abang tanah hujung tadi letak nama abang seorang, tetapi imbuhannya tanah yang ni letak nama seorang, nama saya seorang. Ada imbuhan. Atau tanpa imbuhan, tak apalah abang ambil lah semua, saya tak payah dah, saya dah ada harta saya sendiri, cukup insya-Allah makan pakai saya sekeluarga. Abang ada anak-anak ramai yang masuk universiti dan sebagainya, abang ambil lah. Itu lebih baik. Kita cerita tentang faraid, bukan cerita hak semata-mata. Takharus ini hukumnya harus. 4 mazhab, 4 imam mazhab mengharuskan takharus, melepaskan hak dalam faraid. Tetapi dalam hukum mengeratkan, menjaga, memelihara hubungan silaturahim adalah wajib. Wajib kita menjaga. Jangan sampai kita menuntut hak sehingga timbul perbalahan di kalangan waris. Berbalik kepada isu yang saya uruskan. Ada sebidang tanah, bila arwah ayah mati, abang yang sulung ni tebang semua pokok yang ada dekat tanah tu. Dekat tanah tu ada lebih 30 pokok buah-buahan. 30 pokok lebih buah-buahan, durian ada, rambutan ada, pulasan ada. Abang yang sulung ni tebang semua sebelum faraidkan tanah tu. Abang ni pun masalah juga. Mentang-mentang dia sulung, dia boleh buat apa dia suka. Tak boleh lah macam tu. Hukum tu tetap hukum. Dia tak ada hak. Dia ada hak, tetapi waris-waris lain juga ada hak pada tanah tu. Jadi kisah yang dah lepas tu, abangnya tebang. Bila saya ceritakan, setiap waris ada hak masing-masing pada tanah itu. Habis semua pakat tuntut ganti rugi pokok yang ditebang. Tuan-tuan faham tak? Tebang dulu arwah ayah mati, sepatutnya ada waris kepada anak-anak, iaitu kawan-kawan ni lah, adik-beradik ni. Tapi yang sulung ni dah tebang semua pokok. Tanah dapat dah, sebelum dia tak tahu pun dia ada hak. Bila tahu tentang faraid, hak mereka masing-masing, tuntut pula nilai pokok yang ditebang masa ayah mati dulu mula-mula. Tu saya kata berpada-padalah. Berpada-pada dalam kita nak menuntut hak kita. Saya nasihatkan begini, andailah misal kata hak kita ada pada waris yang lain, dan seandainya nilainya itu pun tak seberapa, kita lepaskanlah. Kita lepaskan. Kalaulah misal kata nilainya taklah besar mana, kalau besar berjuta-juta lainlah cerita. Ini harga nilai pun tak besar mana, hak kita ada dekat waris yang lain, bukan orang lain, adik-beradik kita sendiri. Lepaskanlah. Dan kalau misal kata dekat bahagian kita ni lebih, kita terambil hak waris yang lain, bincanglah elok-elok dengan waris yang lain.
Macam mana nak kira ni? Aku dah terambil lebih sikit ni. Tak apalah bang, kalau dua-dua ada pendekatan macam tu, yang kurang mengatakan tak apalah, biarlah abang atau adik ambil lebih, tak apalah. Yang abang pula merasa dia ni banyak lebih ni, dia cakap dengan adik, abang punya lebih ni, macam mana nak kira? Kalau dua-dua ada pendekatan begini, saya rasa aman dunia. Aman dunia sebab masing-masing faham konsep takharus ini harus, tetapi menjaga, memelihara hubungan silaturahim itu wajib. Wajib. Tidak akan masuk syurga, kata Nabi SAW, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Silaturahim ini kata ulama, hubungan silah tu hubungan, rahim ni rahim ibunya, maknanya adik-beradik. Tak akan masuk Islam, tak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi hubungan ni lebih penting daripada harta. Kita dapat harta, untung dah kita dapat. Bukan harta daripada titik peluh kita. Bukan kita beli, bukan kita berusaha untuk dapatkan harta. Dengan sebab kematian orang tua, kita dapat pusaka. Alhamdulillah. Ini rezeki yang Allah berikan, Allah tetapkan bagi setiap waris. Tetapi kalau nak tuntut tu, biarlah berpada-pada untuk menuntut hak. Jangan sampai tahap macam tu, pokok yang dah tebang dulu pun nak dituntut. Sepokok berapa nilainya? Minta ganti rugi. Akhirnya hubungan antara adik-beradik jadi renggang. Na'udzubillah min zalik. Wasiat yang sah tertakluk dengan beberapa syarat, di antaranya ialah tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris yang berhak. Sabda Rasulullah SAW. Ini dalam bab wasiat. Wasiat ini lebih ketat berbanding hibah. Hibah pemberian semasa hidup. Sama ada hibah tu beri langsung, hibah mutlak ataupun hibah bersyarat. Tunggu mati nanti baru kau dapat. Dia nak bagi, tapi semasa sepanjang hidup tu, hasil tu masih lagi diguna pakai. Biasa tak berlaku, biasa berlaku. Ni tanah hujung ni untuk Along, yang ni untuk Angah, yang ni untuk adik, yang ni untuk Andak, contoh. Tapi hasil tu masih lagi ayah nak makan sampai ayah mati. Tapi dah bagi siap-siap dah. Tu hibah bersyarat. Ataupun hibah mutlak. Ini untuk Along, dah bagi siap-siap. Pergi ke pejabat tanah, tukar nama siap-siap. Itu hibah mutlak. Adapun wasiat, dia tertakluk dengan syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syaratnya bukan kepada ahli waris. Dan biasa lafaz wasiat ini berbunyi sedemikian. Nanti kalau mak dah mati, nanti kalau ayah dah mati, tanah di hujung kampung yang seekar itu kamu berikan kepada masjid untuk diwakafkan tanah kubur. Dia mention nanti kalau dah mati. Itu wasiat. Jelas. Lafaznya jelas. Iaitu tunggu mati nanti baru dapat. Baru bagi. Ini wasiat. Tertakluk dengan beberapa syarat. Antaranya bukan kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris, wasiat tadi tidak wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Dan tak timbul isu anak derhaka. Jangan kata, kau ni anak derhaka. Kan mak wasiatkan macam ni, kenapa kau tak buat? Tak lepas syarat. Iaitu diwasiatkan kepada ahli waris. Syaratnya bukan kepada ahli waris. Hadis Nabi SAW an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin wa zadahu fi akhiri illa ayyasha'al warathah. Yang bermaksud daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada orang yang berhak haknya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan bahagian waris-waris ni ada bahagian mereka dah. Suami berapa, ayah berapa, ibu berapa. Itu maksud Allah telah memberikan kepada yang berhak akan haknya. Ketahuilah, tiada wasiat kepada ahli waris. La wasiyata liwarithin. Kerana waris dah ada bahagian masing-masing mengikut faraid. Maka tak ada lagi dah wasiat kepada ahli waris. Dan ditambah pada akhir hadis ini, melainkan bahawa diizinkan oleh ahli waris tersebut. Melainkan kalau nak tunaikan juga, dia bukan wajib. Wajib kalau cukup syarat.
Syarat yang ini tak lepas diberikan kepada waris. Contoh, nanti kalau ayah dah mati, mak dah mati, rumah pusaka ni kamu berikan dekat adik kamu yang bongsu. Anak ke tidak? Anak kepada si mati. Waris ke tidak? Waris. Dia dah ada bahagian faraid. Diberikan lagi wasiat. Wajib tak tunaikan? Tak wajib. Tapi boleh tak tunaikan? Boleh, bersyarat. Apa syaratnya? Kena ada keizinan daripada waris-waris yang lain. Kenapa kena ada keizinan? Konsepnya begini tuan-tuan. Sebelum daripada faraid, mesti kena tunaikan wasiat. Kita jangan ingat mati dia seseorang, oh harta, harta faraid. Tidak. Mati seseorang kena buat beberapa perkara sebelum daripada faraid. Pengurusan jenazahnya, mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Yang kedua, hutang si mati, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Langsaikan dulu sebelum daripada faraid. Yang ketiga, wasiat jika ada. Wasiat ikhtiariyah, wasiat yang dipilih, wasiat yang dibuat oleh si mati semasa hidupnya. Kena laksanakan. Ada syarat tak? Ada syaratnya. Lepas daripada wasiat, barulah faraid. Kalau wasiat tadi kepada ahli waris, faraid nanti lepas daripada wasiat selesai, dah tolak urusan wasiat, bermakna harta yang tinggal yang bersih itu barulah difaraidkan. Kalau wasiat tadi dah diberi kepada waris, bermakna bahagian waris-waris yang lain dalam step faraid itu akan berkurang, betul tak? Berkuranglah sebab wasiat tadi dilaksanakan, sedangkan wasiat tadi tak wajib pun sebab diberikan kepada ahli waris. Nak buat juga boleh dengan ada keizinan daripada ahli waris. Sebab apa? Sebab dia dah mengambil hak ahli waris pada step seterusnya, iaitu step faraid. Step faraid, kalau contohlah nilai wasiat tadi, contoh RM10,000. Sebelum wasiat, jumlah total ada RM50,000 harta si mati. Dah tolak pengurusan jenazah, dah tolak hutang Allah, hutang manusia, ada RM50,000 harta si mati. Ada wasiat si mati kepada waris, dan nilai wasiat itu contoh RM10,000. Wajib tak laksana? Tak wajib. Boleh tak laksana? Boleh dengan izin waris-waris yang lain. Kalau tak dibuat, tak haram. Maknanya boleh. Tak timbul isu anak derhaka. Bermakna RM50,000 tadi akan difaraidkan kepada ahli waris. Tetapi kalau nak laksanakan, bermakna tinggal lagi berapa? 40,000 je. Jadi mengambil hak ahli waris. Sebab wasiat tadi dibuat. Sebab tu kena ada keizinan daripada ahli waris yang lain. Wasiat kepada ahli waris tidak dibenarkan kerana mereka telah mendapat bahagian mereka melalui faraid. Namun begitu, dalam mazhab Syafi'i, hukum mewasiatkan kepada ahli waris adalah harus. Tetapi syarat pelaksanaannya perlu mendapat persetujuan oleh ahli waris selepas kematian pewasiat. Jika mereka bersetuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Maksudnya apa? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, boleh, harus sekiranya pelaksanaan wasiat tadi diberikan kepada ahli waris selepas mendapat persetujuan oleh ahli waris selepas kematian pewasiat. Mesti kena lepas kematian. Waktu ayah hidup, ayah kata nanti rumah ini panggil semua anak-anak kumpul. Ayah nak wasiat ni. Wasiat ayah begini. Nanti kalau ayah dah mati, rumah ini berikan dekat adik kamu yang bongsu. Masa tu semua kata setuju. Semua kata setuju sebab ayah cakap kan, berani nak bangkang. Sekali akhirnya nanti ayah mati, ayah meninggal dunia. Bila dah meninggal dunia, ada waris tak bersetuju, maka yang tak bersetuju itu yang diambil pakai. Maknanya akan dapat keizinan bila mana? Selepas kematian pewasiat. Setuju semasa hidup pewasiat tak diambil kira. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab waktu itu dia dah mengambil hak waris anak-anak yang lain. Jika mereka bersetuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan.
Persetujuan hanya diambil daripada ahli waris berakal, akil ataupun baligh dan boleh menguruskan harta. Jika ada ahli waris yang gila, belum baligh atau kanak-kanak atau tidak pandai menguruskan harta, maka persetujuan mereka tidak dikira walaupun mereka bersetuju. Ini juga syarat untuk taharuj, syarat untuk sama rata, syarat untuk sepakat dalam apa juga keputusan pembahagian pusaka. Nak sepakat di kalangan ahli waris mesti berakal dan juga baligh. Kalau kanak-kanak sekalipun dia kata adik bersetuju kita bagi sama rata, tak boleh dia ambil kira. Kena bagi bahagian dia mengikut faraid, mengikut kadar ketetapan faraid. Begitu juga kalau ada yang kurang akal dari segi OKU mentalnya, tak boleh untuk ambil sepakat dia, kena berikan bahagian dia mengikut faraid. Mereka wajib diberikan hak faraid mereka. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan jika dia mendapat bahagian yang lebih banyak melalui wasiat berbanding bahagian faraidnya, seperti anak perempuan. Contohnya, seseorang mewasiatkan agar hartanya dibahagi sama rata kepada semua anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Ini pun biasa. Biasa kadang-kadang orang dulu-dulu wasiat siap-siap, nanti mak ayah dah mati, korang anak-anak, laki perempuan bagi sama rata. Biasa tak berlaku? Banyak berlaku. Bukan setakat biasa, banyak berlaku. Wajib tak waris nak laksanakan? Tak wajib. Tapi harus tak boleh tak laksana? Boleh, dengan syarat ada persetujuan dan keizinan daripada waris-waris yang sedia ada. Dan keizinan tadi kena didapatkan daripada waris yang mana asalnya banyak, tiba-tiba bila bagi sama rata jadi sikit bahagian dia. Biasanya lelaki lah. Kalau perempuan ini asalnya sedikit, bila sama rata jadi banyak. Yang tu tak payah minta izin dia, memang dia nak. Tetapi yang dikatakan kena dapat keizinan ini daripada waris yang asalnya banyak. Contohlah, contoh 2 lelaki 2 perempuan. Ada harta 4, 5, 6 juta. 6 juta contoh. Haji kata, wah banyaknya. 6 juta ringgit. Ada 2 lelaki 2 perempuan. Ikut faraid, berapa seorang dapat? Yang lelaki dapat 2 juta, 2 juta. Yang perempuan 1 juta, 1 juta. Mak ni sebelum mati dah wasiat, nanti kalau mak dah mati ni, harta ni korang bagi sama rata. Korang bagi sama rata. Bermakna bila mati nanti seorang dapat 1.5 juta. Yang mana asalnya banyak jadi sedikit? Yang lelaki lah. Yang ini kena dapat keizinan daripada waris-waris yang asalnya banyak menjadi sedikit. Yang keizinan daripada sedikit menjadi banyak tu tak perlu keizinan kerana tak mengambil hak mereka. Yang kita nak minta izin ni kerana kita mengambil hak mereka untuk bahagi sama rata. Contohnya, seseorang mewasiatkan agar hartanya dibahagi sama rata kepada semua anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Mengikut hukum faraid, setiap anak lelaki mendapat lebih daripada anak perempuan mengikut nisbah 2 dan 1. Siapa yang tetapkan ni? Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum. Telah ditetapkan pembahagian pusaka kepada anak-anak kamu. Lizzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi lelaki 2 bahagian, daripada perempuan 1 bahagian. Boleh rujuk dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama fiqh dalam mengistinbat hukum pembahagian pusaka daripada dalil ini. Tak ada khilaf, semua sepakat. Sebab ayat ini jelas, ayat ini terang, tak perlu kepada pentakwilan, tak perlu kepada penafsiran para ulama untuk menentukan hukum. Sebab jelas ayat ini. Semua ijtima' ulama mengatakan bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1. Ini bermakna jika mengikut wasiat, bahagian anak-anak lelaki akan berkurang dan bahagian anak-anak perempuan akan bertambah agar bahagian mereka sama-sama rata. Oleh itu, persetujuan daripada anak-anak lelaki sahaja diperlukan, iaitu mereka bersetuju untuk memberikan sebahagian hak faraid mereka kepada adik-beradik perempuan mereka.
iaitu anak-anak perempuan si mati. Dan kita ini bila kita dah tahu tentang hukum faraid, kita dah tahu hukum-hukum berkait dengan faraid, janganlah kita buat wasiat macam tu. Kalau yang dulu-dulu tak apalah, kerana mereka tak faham. Kita yang tahu ini, tahu dah ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, fardatan minallah, fardu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak kena wasiat macam ni lagi? Ibarat kalau tuan-tuan nak mati, cakap dengan anak-anak, nanti kalau mak dah mati, korang jangan sembahyang. Pelik tak dengar? Nanti kalau mak dah mati, nanti korang jangan sembahyang. Ibarat macam tu. Menafikan kefarduan sembahyang. Begitu juga menafikan kefarduan faraid. Fardatan minallah. Allah dah tetapkan kewajipan itu pada anak-anak lelaki 2, pada anak-anak perempuan 1 bahagian. Yang dah tahu ni tak usahlah lagi dah nak buat benda-benda macam tu. Yang tak faham tak apalah dulu, tetapi kita ada jalan keluarnya. Sama ada nak laksanakan ataupun tidak. Kalau nak laksanakan, kena dapat keizinan daripada waris-waris yang lain. Jika ada sebahagian ahli waris bersetuju dan sebahagian lagi membantah, atau ada ahli waris tidak cukup syarat untuk memberi persetujuan, iaitu sama ada dia gila ataupun belum baligh atau tidak pandai menguruskan harta, maka wasiat yang bersetuju dilaksanakan dan wasiat yang membantah dan yang tidak cukup syarat dibatalkan. Maksudnya apa? Kena bagi bahagian mereka. Hanya diambil kira bahagian yang bersetuju sahaja untuk menyerahkan hak dia kepada waris yang diwasiatkan. 8 orang waris contoh, 4 lelaki 4 perempuan, nak bagi sama rata. Seorang ni lelaki tak bersetuju, dia bangun, ini tidak adil. Ketuk meja, ini tidak adil, aku nak bahagian aku mengikut faraid. 3 lelaki yang lain setuju, seorang ni tak setuju, nak bagi sama rata. Yang lain haram kata yang seorang ni tamak. Haram kata dia tamak. Tamak ni apa? Ambil hak orang masuk poket sendiri. Selalu saya cakap, tamak ni ambil hak orang masuk poket dia, tu tamak. Yang seorang ni tamak ke tidak? Tidak. Dia bukan ambil hak orang, dia ambil hak dia yang Allah dah tetapkan. Jadi kalau keadaan begini, yang seorang ini bagi bahagian dia mengikut faraid, dan selebih 3 orang lelaki ni tadi bagi sama rata dengan 4 orang adik-beradik perempuan yang lain. Yang tak bersetuju, bagi bahagian mereka mengikut perkiraan faraid. Yang belum baligh, bagi bahagian mereka mengikut kiraan faraid. Yang gila, yang tidak cukup akal, bagi bahagian mereka yang telah ditetapkan mengikut kadar faraid. Ahli waris yang berhak atau tidak berhak ditentukan semasa kematian pewasiat, bukan ketika wasiat itu dilafazkan atau ditulis. Yang dikatakan berhak atau tidak berhak ditentukan itu, iaitu waris yang ada selepas kematian pewasiat, bukan ketika wasiat itu dilafazkan atau ditulis. Ditulis, dilafazkan, maksud itu semua setuju. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang dikira pakai selepas kematian pewasiat, kerana waktu itu sudah menjadi milik kepada waris-waris. Nak menyerahkan bahagian mereka kepada seorang ini sebab wasiat, arwah dah wasiat kepada dia, kena dapat keizinan daripada semua waris-waris yang diambil hak mereka. Misalnya, seseorang yang bujang mewasiatkan harta kepada bapa saudaranya, kemudian dia berkahwin dan mendapat anak lelaki sebelum dia meninggal dunia, maka bapa saudaranya bukan lagi ahli waris yang berhak sebab dihalang oleh anak lelaki. Maka wasiat itu adalah sah dan tidak perlu kepada persetujuan ahli waris yang berhak. Yang lepas kita dah bincangkan, ahli waris ada berapa orang semua? 25 orang. 15 lelaki, 10 perempuan. Lihat catatan ni. Ni. Ada 25 orang. 15 lelaki, 10 perempuan. Tetapi kita kena faham, tak semua ke-25 orang ini dapat harta pusaka. Yang dapat, andai misal kata ke-25 orang ini ada, yang dapat cuma 5 orang sahaja. Siapa dia?
Yang pertama anak lelaki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga pasangan si mati, yang keempat bapa kepada si mati, dan yang kelima ibu kepada si mati. 5 orang ni saja. Kalau tak ada kelima-lima ni atau salah seorang tu, baru akan pergi kepada adik-beradik, pergi dekat datuk, pergi dekat anak saudara, pergi dekat sepupu, pergi dekat datuk saudara. Jauh tu baru dapat. Tapi kalau ada 5 ni, yang lain terhalang, mahjub hirman, terhalang total. Dia bukan mahjub nuqsan. Mahjub ni ada 2 dalam bab hijab, nanti kita akan jumpa ada 2 jenis hijab. Penghalang, iaitu halangan sepenuhnya dan halangan sebahagian. Halangan sepenuhnya memang tak dapat langsung. Ni adik-beradik. Adik-beradik ni tak dapat, adik-beradik seibu sebapa, sebapa seibu. Lepas tu anaknya, anak saudara daripada si mati. Lepas tu bapa saudara, seibu sebapa, sebapa anak-anaknya sepupu dengan si mati. Azan ke nak teruskan? Nak azan ke nak teruskan? Terus. Saya tanya Bilannya. Bilannya kata terus ya. Okey. Misal kata, kalaulah semasa hidup si mati ini dia belum berkahwin, pasangan belum ada, anak-anak apatah lagi belum ada, dan ayahnya pun dah mati dulu, maknya pun dah mati dulu, dia wasiatkan hartanya kepada saudaranya, abang dia. Ni masa hidup ni. Dia bujang, ayah dah tak ada, mak dah tak ada, isteri memang tak ada lagi, belum kahwin, anak-anak belum ada. Jadi dia buat wasiat masa hidup, nanti kalau mati, harta ini akan diberikan kepada abang dia. Abang dia waris ke tidak? Waktu itu abang dia waris. Kerana bila tak ada anak, bila tak ada ayah, harta akan pergi kepada adik-beradik. Kemudian dalam tempoh dia nak mati tu, lama lagi nak mati, dia buat wasiat tu 10 tahun sebelum mati. Dalam 10 tahun tu dia kahwin, ada isteri, lepas tu ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada. Kemudian baru mati. Jadi adik-beradik abang ni tadi waris ke tidak? Bukan lagi waris. Sah tak syarat yang pertama tadi? Bukan kepada ahli waris, sah. Walaupun abangnya tadi pada asalnya waris, tetapi masa matinya abang ni tadi bukan waris. Jadi tak perlu untuk persetujuan daripada ahli waris, kerana abang ni tadi bukan lagi ahli waris sewaktu pewasiat meninggal dunia, bukan sewaktu pewasiat menulis wasiat atau membuat wasiatnya. Syarat yang kedua, tidak melebihi 1/3. Wasiat si mati mesti ditunaikan dengan syarat nilai yang dikeluarkan itu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah kesemua harta pusaka bersih si mati, iaitu setelah ditolak kos pengurusan jenazah dan melunaskan segala hutangnya. Macam mana nak kira nilai bersih? Lepas pengurusan jenazah, lepas hutang, ada berapa baki? Contoh 10,000. 10,000 tak? 10,000 itulah bersih harta si mati yang tinggal sebelum wasiat. Maka wasiat yang dibuat ni berapa nilainya? Kalau lebih daripada 1/3 daripada 10,000 tadi, maka tak boleh dilaksanakan, melainkan maksimum diambil 1/3 sahaja. 1/3 daripada 10,000 berapa? 3,333 sen. Lebih kurang macam tu lah. Ada lagi sen-sen ujungnya tu, takkan jumpa. Tapi jangan lebih daripada 1/3. Kalau lebih daripada 1/3, contoh dia wasiatkan 5,000 kepada anak angkatnya. Anak angkat waris ke tidak? Bukan. Cukup syarat yang pertama, bukan ahli waris, cukup. Cukup tak syarat kedua? Tidak lebih daripada 1/3, tak cukup syarat yang kedua. Lebih, dia wasiatkan 5,000 contoh. Harta ada 10,000, dia wasiatkan 5,000 kepada anak angkat, maka tak boleh diberi 5,000. Ambil yang maksimum, iaitu RM3,333.33. Sebuah hadis an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana dzul malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidatun afa atasaddaqu bi thulasai mali qala la qultu afa atasaddaqu bi syatrihi qala la qultu afa atasaddaqa bi thulasihi qala ats-tsulusu was-tsulusu katsirun innaka intazar warasataka
aghniya'a khairun min ay antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas, muttafaqun alaih. Daripada Sa'ad bin Waqqas berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai harta dan tiada yang mewarisiku melainkan seorang anak perempuanku. Adakah boleh aku menyedekahkan, yakni wasiat 2/3 daripada hartaku? Bagi dia menjawab, tidak boleh. Aku berkata, adakah boleh aku menyedekahkan 1/2 daripadanya? Bagi dia menjawab, tidak boleh. Aku berkata, adakah aku boleh menyedekahkan 1/3 daripadanya? Bagi dia menjawab, boleh 1/3. 1/3 adalah banyak, kata Nabi SAW. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu yang kaya, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang meminta-minta kepada manusia. Hadis ini yang menjadi dalil kepada ulama untuk mengistinbat kadar wasiat berapa maksimumnya, iaitu 1/3 daripada harta bersih sebelum wasiat itu dilaksanakan. Sekiranya si mati mewasiatkan hartanya melebihi 1/3, maka hukumnya adalah makruh dan wasiat tersebut tidak boleh ditunaikan melainkan setelah mendapat keizinan daripada semua ahli waris yang berhak, dengan syarat ahli waris itu berakal, baligh dan boleh menguruskan harta. Berbalik dengan syarat takharruj tadi, sebab dia dah mengambil hak waris-waris yang lain, maka kena dapat keizinan daripada waris-waris yang dapat pusaka selepas daripada wasiat tadi. Jika ada ahli waris yang gila, belum baligh atau tidak boleh menguruskan harta, maka keizinan mereka tidak dikira walaupun mereka mengizinkannya. Tak apalah, silakanlah, buatlah. Tapi kanak-kanak, maka tak boleh dia ambil kira pandangan dia, kena berikan bahagian dia mengikut perkiraan faraid. Jika wasiat itu melebihi 1/3 dan semua ahli waris tidak bersetuju, maka hanya 1/3 sahaja dibenarkan dan wasiat itu tidak terbatal. Wasiat itu masih sah, tetapi kadarnya ada had, tak lebih daripada 1/3. Kalau lebih, kena dapat keizinan daripada ahli waris. Kalau semua ahli waris tak bersetuju, maka wasiat masih lagi sah, kadarnya maksimum cuma 1/3 sahaja. Wajib dikeluarkan 1/3 daripada harta pusaka untuk menunaikan wasiat itu. Ini jika bukan kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris semua tak bersetuju, maka tak boleh untuk dilakukan wasiat tadi. Sebab syarat pertama dah langgar. Ni syarat pertama tak langgar, bukan kepada ahli waris, kepada anak angkat, tetapi syarat kedua langgar, lebih daripada 1/3. Maka kena dapat persetujuan daripada ahli waris. Kalau semua tak bersetuju, bermakna hanya maksimum 1/3 sahaja dibenarkan untuk wasiat tersebut. Kalau sebahagian ahli waris memberi izin dan sebahagian lagi tidak, atau ada ahli waris tidak cukup syarat untuk memberi keizinan, sama ada dia gila, belum baligh atau tidak boleh menguruskan harta, maka lebihan 1/3 itu diberikan sebahagiannya hak faraid kepada yang tidak memberi izin dan kepada yang tidak cukup syarat, dan bakinya iaitu bahagian yang bersetuju ditambah ke dalam bahagian wasiat itu. Yang tak bersetuju tak boleh ambil bahagian dia. Bermakna capai tak nilai sebenar yang lebih 1/3 takkan tercapai, tetapi tetap lebih 1/3 kerana ada waris-waris yang membenarkan. Nak cukup daripada M1 yang ditetapkan, kena semua bersetuju. Kalau contoh ada 4 waris, 2 setuju, 2 tak setuju, bermakna tak cukup sepenuhnya nilai yang diwasiatkan. Boleh jadi lebih daripada 1/3 sebab ada 2 waris yang bersetuju. Nilai harta yang diwasiatkan perlu dinilai semasa kematian pewasiat kerana wasiat adalah hak milik selepas kematian. Ia tidak dinilai semasa wasiat itu diumumkan atau ditulis. Nak nilai harta berapa yang tinggal, kita nak kaitkan dengan 1/3, kena nilai pada selepas kematian si mati. Semasa pelaksanaan wasiat, bukan semasa wasiat itu ditulis. Kalau wasiat dibuat atau ditulis pada tahun 2010, tahun 2023 tanah yang diwasiatkan dulu harganya dah mahal, maka kena dinilai pada nilai semasa pelaksanaan wasiat. Maknanya selepas kematian pewasiat, bukan semasa wasiat itu ditulis.
Dan yang ketiga, tidak mewasiatkan kepada perkara yang haram. Seumpamanya wasiat membina pusat judi dan kilang arak, wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Walaupun syarat pertama, syarat kedua tadi cukup, bukan kepada ahli waris, tidak lebih daripada 1/3. Tetapi wasiatnya untuk perkara yang haram. Nanti kalau mak dah mati, tanah yang hujung kampung itu kamu buatkan, binakan kedai judi ke atasnya. Haram ke tidak? Haram, maka tak wajib dilaksanakan. Selain itu, di antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima hak mereka mengikut hukum faraid. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram bila mana kita menyusahkan ahli waris. Wasiat ini berbelit-belit. Saya ada satu contoh kes, tapi saya tak berani kata haram lah, sebab kita pun kurang pasti apa situasinya. Tapi yang pasti dia menyusahkan ahli waris. Arwah ni wasiatkan satu keping tanah. Dia ada banyak tanah. Sekeping ni dia wasiatkan kepada waris. Nanti kalau mak dah mati, hasil daripada tanah yang sekeping ni, seekar ni, kamu jangan faraidkan, tapi kamu usahakan duitnya buat kenduri arwah tahlil tiap-tiap tahun mak punya nanti. Nanti kan mak dah mati, kamu buatlah kenduri daripada hasil seekar tanah ni. Satu level, satu keturunan mudah urusan. Nanti masuk keturunan yang kedua, ketiga, keempat, benda tu akan menjadi sukar. Maka tak wajib dilaksanakan kerana menyusahkan ahli waris. Menyusahkan ahli waris. Kalau dia nak buat pahala sebetul-betul lah, kalau nak buat pahala, wasiat ini bagus tuan-tuan. Wasiat ini satu yang Allah, yang syariat benarkan dan tujuannya cukup besar bagi kita. Kalau yang fahamlah konsep wasiat ni, satu keberuntungan kepada umat Islam. Sebab apa? Kita ni waktu kita hidup, kita nak bagi dekat orang, nak infakkan, nak sedekahkan harta kita, kita mikir 2-3 kali, mikir 10 kali. Sebab apa? Kalau aku bagi ni, apa aku nak makan besok? Kalau aku bagi tanah kat ujung tu, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalau aku hidup nak makan apa? Tetapi bila kita buat wasiat, tunggu aku mati nanti aku niat nak sedekahkan. Sebab tu ada syarat-syaratnya, bukan kepada ahli waris, tidak lebih daripada 1/3. Maknanya kita ni diberi peluang untuk berbuat baik. Walaupun kita waktu kita hidup cukup-cukup makan, tetapi ada peluang untuk kita buat berinfak, bersedekah, berwakaf dengan cara wasiat tadi. Kita nak bagi masa kita hidup, kita fikir 10 kali, cukup ke nanti aku nak makan dengan anak bini kalau aku bagi waktu aku hidup? Tunggu mati nantilah baru bagi. Wasiat boleh. Pahalanya sama seperti mana kita wakaf waktu kita hidup. Kita wakaf untuk bina masjid, selagi mana masjid ini digunakan waktu kita hidup, kemudian kita mati, Allahumma shalli ala Muhammad, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salasah. Apabila mati seseorang anak Adam, akan terputus semua amalan kebaikan dia melainkan 3 perkara. Yang pertama, harta yang diinfakkan, harta jariah, sedekah jariah. Bila kata sedekah jariah, sedekah yang jariah. Jariah ni maknanya dalam bahasa Arab, bahasa Melayu berjalan, sentiasa ada. Seperti contoh wakaf. Kita wakafkan ada sebahagian duit kita pada masjid ini. Selagi mana masjid ini digunakan oleh umat Islam, selagi itu kita akan dapat pahalanya walaupun kita dah mati. Itu pahala yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita ada ilmu sampaikan kepada orang, orang amalkan, kita mati. Selagi mana orang tu mengamalkan ilmu tersebut, kita dapat pahala. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh dan solehah. Walaupun kita dah mati, doa daripada anak-anak kita, doa kesejahteraan kita, keampunan dosa kita, tetap kita dapat walaupun kita dah mati. Ni antara hikmah boleh untuk disarankan, sunat untuk berwasiat. Sebab kita tak ada peluang untuk masa kita hidup, lepas kita mati nanti kita boleh buat. Tapi jangan semuanya, sebab tu ada had maksimumnya 1/3. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan tersebut dengan firman-Nya, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau dan setelah dibayar hutangnya, iaitu wasiat tersebut hendaklah tidak menyusahkan kepada ahli waris. Surah An-Nisa ayat ke-12. Bukan tujuan untuk menyusahkan ahli waris wasiat tersebut. Huraian yang lengkap tentang wasiat seperti hukum, dalil, rukun-rukun dan syarat-syarat boleh dirujuk dalam kitab-kitab atau buku-buku rujukan yang lain.
Contoh pengiraan insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri pengajian kita, kuliah kita. Ya. Aha. Jadi macam mana bila apa maksudnya anak perempuan dah kumpul habis. Abang-abang tu okey, adat pepatih. Harta yang diberikan, kita kena faham bila kata harta pusaka. Harta yang dimiliki oleh si mati sepenuhnya milik dia dan boleh diwarisi. Harta yang dapat daripada adat pepatih adakah milik sepenuhnya? Tu yang kita kena lihat. Jadi adat pepatih ini harta yang dia dapat semasa dia hidup daripada adat orang dulu-dulu turun ke dia. Milik sempurna ke tidak? Tidak sempurna. Mana itu bukan harta pusaka. Dalam erti kata lain, tak tertakluk dengan hukum faraid. Yang tertakluk dengan hukum faraid adalah harta yang pure, memang milik si mati sepenuhnya dan boleh diwarisi. Yang tadi itu adat pepatih, saya faham. Adat pepatih ni maknanya apa? Tanah tu diberi kepada anak perempuan sahaja, tetapi diusahakan oleh anak-anak lelaki. Adat ni bagus ke tidak? Bagus menurut saya. Secara jujur saya kata bagus. Sebab apa? Dia nak menjaga maslahah kebajikan anak-anak keturunan dia. Tetapi milik sempurna ke tidak? Tidak, bukan milik sempurna. Dari segi tanah pindah nama boleh. Tetapi milikan sempurna bukan. Mana dia tak tertakluk dengan hukum faraid. Kerana adat dia dapat daripada tanah adat. Adat pepatih ni kalau tuan-tuan nak maklum, tuan-tuan sedia maklumlah. Nama tu akan dimasukkan hanya anak-anak perempuan sahaja. Tetapi diusahakan oleh anak lelaki tanah tu. Maknanya kalau ada kebun, anak-anak lelaki yang usahakan dan pendapatan dibahagi kepada anak-anak semua, sama rata. Mati sekarang nanti dia akan turun kepada anak-anak yang perempuan pula. Dan diusahakan oleh anak-anak yang lelaki. Hasilnya bagi sama rata. Itu adat. Milik sempurna si mati ke tidak? Ya? Tidak benarkan. Itu dah melanggar adat. Kalau ikut Tapi kalau kita tanya betul-betul pada orang yang memegang adat, konsep adat pepatih ini memang betul pemilikan kepada anak perempuan, tetapi pengusahanya adalah di kalangan anak lelaki. Kalau misal kata yang perempuan tak bagi, bermakna dia melanggar adat. Kalau orang-orang Nagari kata apa, biar mati anak jangan mati adat. Mana adatnya itu tak betul lah. Sebab apa dia boleh berlaku macam tu? Dari segi hitam putih memang dia punya nama dia. Kalau misal kata dia nak dakwa abang dia masuk ke dalam tanah tadi sebagai penceromoh, dia boleh dakwa. Tetapi adat tadi dia dah langgar. Sebab adat asalnya yang lelaki yang mengusahakan, hasilnya dibagi sama rata. Tapi bila dia nampak ada kepentingan, ada peluang aku nak bulat semua ni, daripada abang aku usahakan, baik lelaki aku uruskan, dapat aku semua. Maka jadilah begitu. Okey, jelas ya? Allahu a'lam. Ada lagi soalan sebelum kita tutup? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang mana itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan tidak tangguh dengan tahsil kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.